Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah pun melihat ayat 39 dan kemudian ayat 40 ni bermula dari walaula daf'ullah, ya, walaula daf'ullah. Jadi ayat 39 tu sebenarnya fiqh. Ada satu fiqh dalam Quran disebut dalam kitab fiqh, dia disebut fiqhul qital ataupun fiqhul jihad. Ya, kalau tuan-tuan puan-puan buka Matla'ul Badrain ke, kita akan jumpa satu bab fiqh namanya fiqhul jihad. Fiqh jihad. Jadi bukan hanya fiqh tu fiqh taharah je. Ya, fiqh juga termasuk muamalat, masuklah juga fiqhul jihad. Maknanya jihad pun ada hukumnya, ya, ada hukum fiqhnya. Jadi kita dah baca ayat 39 itu disyariatkan jihad itu uzina, ya, diizinkan kalau sekiranya kita diperangi, bukan kita memerangi. Uzina dengan makna diizinkan, ya tak? Uzina lilladzina yuqataluna. Yuqataluna tak sama dengan yuqatiluna. Ya, orang kata bangun membuat dengan bangun kena buat. Yuqataluna tu bangun kena buat. Kita kena perangi. Bila kita kena perangi, kita diperangi, minta maaf, ya, kita diperangi, ya, orang kata bangun, ya, kena buat, bukan bangun membuat. Bangun kena buat, maknanya kita diperangi, barulah diizinkan kita memerangi. Itu fiqhnya. Itu fiqhnya, ya. Jadi dalilnya ialah perkataan yuqataluna, bukan yuqatiluna. Kalau yuqatiluna itu memerangi, ofensif, ya, ofensif. Tapi yang kita boleh memerangi itu bila kita diperangi, ya tak? Lebih bersifat defensif, mempertahankan, ya, lebih kepada sifat mempertahankan diri. Itu sebenarnya fiqh jihad. Dan Dr. Yusuf Qaradawi ada menulis satu kitab yang tebal tentang, ya, fiqh jihad ini. Ya, ada menulis satu kitab yang tebal tentang fiqh jihad, fiqh zakat, ya, fiqh saum, fiqh solat, ya. Jadi supaya jihad tidak boleh diambil seenaknya atas nama jihad. Seenaknya memerangi, tak maunya, ya. Dia yang boleh berlaku apabila kita diperangi, ya, apabila kita diperangi barulah kita memerangi. Sebab itu digunakan perkataan majhul ataupun bangun kena buat. Ya, yuqataluna tu dia binaannya binaan majhul, ya, binaan majhul, bukan maklum, ya, bukan maklum. Maknanya diperangi baru boleh memerangi, ya, baru boleh memerangi. Nah, kemudian kita dah baca ayat 39 tu, apakah sebabnya umat Islam diizinkan berperang itu? Ya, bi annahum zulimu, mereka dizalimi, dikeluarkan, ya, mereka dizalimi, didera, diseksa begitu rupa oleh musuh-musuh, ya, diseksa dan didera oleh Quraisy, ya, dalam sejarahnya. Macam konteks kita di Palestin sekarang, ya tak? Mereka diserang, mereka diseksa, mereka didera, ya. Dan yang kedua, ukhriju min diyarihim, dikeluarkan, dihalau, diusir daripada rumah kampung halaman. Ya, jadi hari ini kita nak sampai kepada kemuncaknya, sampai ke tahapnya mereka menyerang rumah-rumah ibadat. Sampai ke tahapnya mereka menyerang rumah-rumah ibadat. Ini yang disebut dalam ayat ni sawami' biya'un, ya dah, lagi apa?
biya'un wa sawami' wa salawatun wa masajidun. Tempat ni sepatutnya terpelihara. Dalam fiqh jihad, ya, Nabi berpesan, ya, Sayyidina Umar berpesan, la taqtulu imra'atan, ya, wala, maknanya disebut jangan kamu taqta'u syajaratan, jangan kamu potong pokok, wala tahdimu sawami', jangan robohkan rumah-rumah ibadat, wala taqtulu syaikhan, jangan kamu membunuh orang tua, wala taqtulu imra'atan, jangan kamu membunuh wanita. Jadi ada fiqahnya, bukan kira nak perang je. Sebab itu dalam soal ini kita kena bincang apa hukumnya apa yang disebut sebagai mass destruction weapons, ya tak? Iaitu senjata yang membunuh, yang menghancurkan secara skala yang besar-besaran, ya tak? Mass destruction weapon, ya tak? Maknanya satu senjata yang digunakan untuk memusnahkan semua orang, tak kira dah. Tak ada kira dah soal civilian, soal innocence, semua dibunuhnya, ya tak? Sebab pesen senjatanya kopi tu. Jadi ada pandangan kita dalam Islam, Nabi sudah larang semua tu, la taqtulu imra'atan wala syaikhan kabira, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, wala tahdimus sawami', jangan robohkan, maknanya kita kata rumah-rumah ibadat, wala taqta'u syajara, jangan potong pokok-pokok yang muthmirah, pokok-pokok yang syajaratun muthmirah, yang berbuah dan sebagainya. Jadi mass destruction weapon ni mana kiranya semua dimusnahkannya, ya tak? Semua dimusnahkan. Jadi ada dibahaskan di dalam fiqh, ya, kitab-kitab fiqh, tentang satu lagi bab dia panggil fiqhul jihad. Jadi bukan hanya fiqhul taharah, ada banyak fiqh ni, ya, fiqhul daulah misalnya, fiqhul muamalat, fiqhul awliyat, ada fiqh keutamaan pun ada, ya tak? Fiqhul muwazanat. Jadi pertimbangan semua ni kita kata ada perbahasannya, ya, dalam Al-Quran. Dan juga Quran itu sebagai dalil yang sifatnya sumber yang kita kata sumber-sumber yang first ataupun kita kata primary resources, tidak, primary sourcesnya sebagai sumber yang utama, bukan kemudian diolah masuk ke dalam kitab fiqh. Jadi daripada primary resources itu, sumber yang primary yang utama, lalu diolah masuk dalam kitab fiqh. Masuk dalam kitab fiqh, lalu diolah pula dalam bentuk penggubalan undang-undang. Itu ada enactment, itu ada akta, itu ada, kalau di parlimen dipanggil akta lah, kalau di negeri dipanggil enactment. Jadi maknanya enactment undang-undang, enactment jenayah ke enactment apa, itu daripada fiqh pula daripada Al-Quran. Jadi penyusunannya daripada raw materialnya, iaitu Quran dan Sunnah, bawa ke dalam kitab fiqh, daripada kitab fiqh bawa pula dalam bentuk taqnin ataupun pengkanunan, penggubalan kanun-kanun peperangan di zaman Osmaniyah, ya. Kita kena rujuk kepada yang terkini, iaitu bagaimana Khilafah Osmaniyah mewujudkan, ya tak, kanun peperangan, artikel sekian, ceraian sekian dan sebagainya. Jadi begitu kita kata nak melaksanakan Islam ni, ya Allah, hujahnya banyak. Tapi kena buatlah. Kena buat. Nak melaksanakan tu hujahnya banyak. Sebenarnya tak ada pasal kita nak banyak sangat berkelahi, hujah tak berbuat. Ya tak? Kita berkelahi, ya, hujah tak berjalan, ya tak? Jadi lebih banyakkan buat daripada banyak berkelahi. Kelahi saja, hujah tak buat, ya tak? Ni yang kadang-kadang musuh berjaya menjadikan kita asyik berselisih. Hujah tak buat juga. Kopi teh habislah kan. Kopi teh memang habislah. Hujah tak berbuat, ya, hujah tak berbuat. Habis ayat wa innallaha ala nasrihim laqadir, ya, Allah itu berjanji untuk membantu, sangat-sangat berupaya untuk membantu. Ayat itu juga menyebut alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Ada keadaannya dalam fiqh juga,
boleh kita mengusir, menghalau ya musuh daripada rumah dan halaman mereka. Kita dapati dalam sejarah apabila musuh berlaku dengan kelakuan yang sama terhadap kita, wa aqibu bimithli ma uqibtum bih, kamu hendaklah perlakukan terhadap musuh bimithli ma uqibtum bih, dengan seumpama perlakuan mereka terhadap kamu. Tapi wala ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak kasih kepada orang yang melampau batas. Itu pun fiqh juga tu, fiqh jihad. Tuan-tuan puan-puan, macam mana boleh ada hamba hasil peperangan? Kerana mereka menawan orang Islam dan wanita-wanita Islam lalu diperhambakan. Jadi wa aqibu bimithli ma uqibtum bih, kamu boleh membalas bagaimana mereka, sekadar mana yang mereka buat terhadap kamu. Mereka memperhambakan ya tak, isteri ataupun perempuan kamu, kamu boleh ambil isteri dan perempuan mereka untuk diperhambakan, tetapi dengan fiqh perhambaannya. Ya tak, hak mereka, makanan mereka, layanan mereka, agama mereka, semua itu ada fiqhnya, bukan ikut suka hati dan sebagainya. Nah, boleh kita memerangi, ya tak? Boleh kita memerangi bimithli ma uqibtum bih, dengan senjata yang sepadan dengan persenjataan mereka. Tak boleh kita memerangi mereka dengan persenjataan yang melampaui daripada persenjataan mereka. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jadi maknanya kalau mereka kamu keluar daripada kampung halaman kamu, perancangan mereka untuk mengeluarkan orang Islam daripada Madinah. Saya ambil contoh mudah. Quraizah, Qainuqa misalnya, Yahudi yang tinggal di Madinah. Asalnya ada kontrak sosial antara kita dengan mereka, bahawa mereka nak jaga keamanan Madinah tu bersama dengan kita. Tiba-tiba mereka mengadakan konspirasi dengan Quraisy untuk menghalau kita keluar. Maka kita berhak halau mereka keluar. Sebab itu dikata di sini, ukhriju min diyarihim bighairi haqq, dikeluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka tanpa hak, maknanya tanpa sebarang hujah yang boleh diterima. Artinya ada hujah yang boleh diterima, boleh kita keluarkan musuh daripada kampung halaman mereka. Orang Palestin sekarang ni dikeluarkan daripada kampung halaman mereka. Ya tak? Orang Palestin sekarang ni dikeluarkan daripada kampung halaman mereka daripada tahun 1948 lagi. Sampailah 2014. 60 tahun lah. Lebih. 48, 2014. Lebih 60 tahun. Mereka dah dikeluarkan. Dari sudut hukum fiqahnya, kita berhak keluarkan mereka balik. Sebab itu dikatakan mengeluarkan mereka bihaq, dengan hak. Dalam sejarahnya di sini kita kata bahawa bighairi haq ini bagaimana Quraisy mengusir orang Islam keluar daripada Mekah. Dalam konteksnya kita kata sekarang orang-orang Palestin dikeluar daripada kampung halaman, kita berhak lawan balik, keluarkan mereka daripada maknanya Palestin itu. Dan Nabi sendiri dalam peperangannya terhadap Bani Quraizah ke Bani Nadir ke, Nabi keluarkan mereka daripada Madinah. Khaybarkan mereka, hantar mereka ke Khaybar. Itu yang tuan-tuan dengar, Khaybar, Khaybar, ya Yahud, jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ya, kalau kita ikut sekali dalam demonstrasi ya untuk Palestin, malam Ahad ni ramai-ramai berhimpun di Stadium Paroy, rasanya Stadium Seremban, Himpunan Solidaritas Palestin kan. Jadi antara slogan mereka ialah Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaishu Muhammad saufa ya'ud. Itulah slogan-slogan Hamas. Khaybar tu, pergilah kamu ke Khaybar, pergilah kamu ke Khaybar, jangan duduk di kampung kami. Maknanya Rasulullah halau mereka ke Khaybar, ya tak? Jadi slogan itu diambil oleh Hamas. Hamas ambil slogan itu, lalu Hamas sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar, pergi balik kamu ke Khaybar, pergi balik kamu ke Khaybar, wahai Yahud. Jaish, jaish tu makna tentera. Jaishu Muhammad saufa ya'ud, ya, tentera Muhammad bakal akan datang semula.
La mu'tamar, la mu'tamar, la nuridu siwa Umar. Kami tak ada conference saja. Muktamar ni conference lah. Tak habis-habis ya tak? Fatah conference dengan ini, dengan jadi muktamar demi muktamar ngabihkan beras je. La mu'tamar, la mu'tamar, la nuridu siwa Umar. Umar tu Umar Al-Khattab yang membebaskan Palestin ya tak? Daripada penjajah Kristian Salibiyin dan penjajah Kristian dan sebagainya. Jadi la mu'tamar, la mu'tamar, la nuridu siwa Umar. Itu slogan-slogan orang Hamas. Sebab itu kalau kita ikut demonstrasi itu, kita kena tahu slogan itu baru seronok ikut sekali. Ya tak? Kalau tidak, orang kita dengar orang nganga tak tahu. La nuridu siwa Umar, kami tidak mau melainkan Umar. Apa muktamar? Muktamar. Kami nak Umar. Kami nak keberanian seumpama Umar. Ya tak? Sebenarnya inilah slogan yang mengangkat Palestin sebenarnya. Inilah slogan yang mengangkat Palestin di bawah diterajui oleh Hamas. Fatah tu dah habis masanya. Ya, Fatah tu sebenarnya toleransi Hamas je. Ya, Fatah tu yang boleh ada lagi tu toleransi Hamas je. Kalau nak kiranya Fatah dah kalah. Dah kalah dalam pilihan raya tu. Ya, dalam pilihan raya. Tapi ya, toleransi tinggi yang ada pada Hamas itu, ya Allah, bagi jugalah walaupun kalah. Ya tak? Presiden pula tu. Presiden ya tak? Palestin tu adalah orang Fatah. Ya, adalah orang Fatah. Siapa nama? Abbas. Ya tak? Mahmud Abbas. Ya tak? Mahmud Abbas. Ya tak? Tu. Itu orang Fatah tu nak kira tak adalah hak dia. Tapi bagilah kementerian itu dan kementerian ini, ya tak? Begitulah bertolak ansurnya Hamas. Begitulah bertolak ansurnya Ikhwan. Terhadap maknanya kita kata yang lain-lain yang kalah tu. Bagi juga tolak ansur tu. Bahkan ada menterinya orang bukan Islam pun bagi juga. Ya tak? Tetapi demikianlah perancangan musuh, ya tak? Untuk menjatuhkan suara-suara Islam. Tak boleh, bagi mereka hanya boleh jadi pembangkang, tak boleh jadi pemerintah. Bagi musuh, demokrasi maknanya apa? Demokrasi Islam tu hanya jadi pembangkang. Islam itu hanya menjadi second opinion. Tapi nak memerintah bagi mereka tak boleh. Itu demokrasi barat. Ya, setakat ini yang kita tengok pengalaman di Algeria, pengalaman di Jordan, pengalaman yang terakhir di Mesir lah. Ya, pengalaman terakhir di Mesir, kalau di mana Islam menang, mereka akan topple balik, mereka akan jatuhkan balik. Yang terkini kita melihat alhamdulillah Turki, ya tak? Dengan gerakan Said Nursi, dengan gerakan Mili Salamah, dengan gerakan maknanya AKP, ya, bangkit dan bangun daripada Perdana Menteri dah jadi presiden, ya tak? Bayangkanlah isteri presiden pakai tudung, ya. Dulu isterinya pakai tudung di peringkat Perdana Menteri, dilucutkan, ya tak? Ini sekarang dia dah jadi presiden, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, maknanya kita dapati bahawa pergerakan itu terus walaupun kekecohan berlaku, diusahakan oleh musuh, tapi perancangan Allah mengatasi perancangan musuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi dalam konteks ini, mereka dikeluarkan tanpa hak. Artinya boleh kita mengeluarkan musuh daripada kampung halaman mereka dengan hak. Artinya bukan kampung halaman mereka, tetapi ya macam dalam konteks kita kata Palestin bukan kampung halaman mereka. Mereka merampas bermula daripada Dir Yasin tahun 1948, ya tak? Itulah orang kata bibit negara Israel di atas tanah haram ataupun tanah rampasan, ya tak? Sampailah demo membesar sampai sekarang ni, ya. Apa nama tu, dalam konteks Nabi, mereka merosakkan Madinah, jadi Nabi keluar Nabi diusir mereka keluar daripada Madinah ke Khaybar, ya tak? Ke Khaybar. Jadi ada cara juga kita boleh memperlakukan kepada musuh kita, ada fiqhnya, ya, ada fiqh. Habis di situ masuk kita pada ayat 40, ya. Apa dia? Walaula daf'ullahi nas ba'dahum bi ba'din. Yang ini saya rasa kita dah tilawah kan. Cuma kita belum tengok lagi kandungan dia, ya tak? Ya. Baik, apa kata Allah? Jikalaulah tidak, ya. Jikalaulah tidak, Allah menolak. Dafa' itu maknanya menolak, ya. Dafa' itu maknanya menolak. Saya rasa kita dah terjemahkan dafa' ni idfa' kan?
push. Kan, to push Arab panggil idfa. Kan, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan orang dengan cara yang lebih baik. Jahat, jangan tolak dengan jahat juga. Tolak dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Dan dafa'a juga dengan makna saya dah sebut kemarin, pertahanan, ya tak? Wizaratud Difa, Kementerian Pertahanan. Di sini Allah tolak, walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd. Kalaulah tidak, kalau kita nak terjemah laula tu, kalaulah tidak Allah menolak pencerobohan sebahagian manusia, ba'dahum bi ba'd, dengan sebahagian yang lain. Apa contohnya dalam sejarah? Banyaklah contohnya. Allah maknanya kita kata menjadikan tentera Badar untuk menolak pencerobohan Quraisy misalnya. Allah jadikan tentera Daud dengan Talut untuk menolak, maknanya kita kata pencerobohan Jalut, ya, pencerobohan Jalut, kan? Allah jadikan dalam konteks kita adanya Hamas, ya, untuk menolak, ya, adanya Brigade Al-Qassam untuk menolak, ya tak, kejahatan, maknanya penceroboh Israel dan sebagainya. Ini yang dikatakan sunnah tadafu'. Sunnatut tadafu' ni maknanya tolak menolak berlaku, diperlukan ketika mana sudah tidak ada pilihan, sebab musuh sudah sampai ke saatnya. Huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu. Sebab itu kalau kita tengok di situ, apa makna sawami'? Sawami' ni tempat pendeta-pendeta beribadat. Sawami' dipanggil sauma'ah. Sauma'ah ni tempat ruhban beribadat atas bukit, jauh dari orang. Itu dipanggil sawami'. Oleh kerana Islam tidak datang untuk maknanya menghapuskan agama, sebab Islam tidak terbina di atas paksaan. Dia nak agama Buddha, dia nak agama apa, ya tak? Dia nak agama Kristian, agama Nasrani. Islam datang supaya memenangkan Islam atas agama yang lain, tapi tidak pula nak menghapuskan agama lain. Sebab apa? Macam mana nak hapuskan agama lain? Sebab Allah Ta'ala tidak memaksa orang bukan Islam masuk Islam, tak boleh. Jadi la ikraha fid din. Tapi Islam itu mesti mengatasi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Apabila penceroboh musuh buat jahat dan kerosakan seperti Jalut, seperti sekarang Yahudi yang melakukan kerosakan kepada masjid, melakukan kerosakan pada gereja dan sebagainya, maka bagi Islam mesti adanya sunnah tadafu'. Maksudnya tolak menolak itu mesti berlaku. Maknanya tak ada pilihan, Allah izinkan peperangan untuk menghapuskan pencerobohan. Artinya peperangan itu bukan kerana bumi, bukan kerana kuasa, bukan kerana pribadi, tapi untuk menegakkan yang hak. Ya tak? Untuk menegakkan kebenaran. Bukan soal bumi, bukan soal kuasa. Bumi, kuasa itu hanyalah kenderaan. Ya, kita nak menegakkan yang hak. Bumi, kuasa, ya, itu hanyalah kenderaan kita. Itu hanyalah alat. Bukanlah dia itu hak kita. Bukanlah itu kita, bukan itu matlamat. Matlamat kita nak menegakkan yang benar. Jadi dalam konteks itu sunnatut tadafu' ini ialah, tadafu' ni tolak menolak terpaksa berlaku juga. Kezaliman mesti ditolak dengan kekerasan apabila sudah tidak ada pilihan lagi. Balik kita sawami' tadi ialah sauma'ah. Sauma'ah ni ialah tempat pendeta-pendeta beribadat tiba-tiba diganggu oleh penceroboh seperti Jalut, ya tak? Maknanya kita kata seperti Yahudi dan sebagainya, ini menceroboh, semua benda dicerobohnya. Kalau kita baca sejarahnya, ya tak? Bagaimana mereka menceroboh Palestin. Tak kira masjid ke gereja ke, mereka ceroboh habis. Ya. Kemudian ada biya'un. Biya'un ni ialah gereja untuk seramai. Biya'un ialah gereja untuk seramai, untuk ramai-ramai lah, bukan pendeta-pendeta. Salawatun ialah sinagog. Sinagog ini ialah tempat ibadat
Yahudi, ya, sinagog. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang Yahudi sendiri sebenarnya tak senang dengan Zionis, iaitu orang-orang yang ganas, yang bertindak ganas di Israel ini, di Palestin ini. Ada orang Yahudi yang ortodoks, Jews, yang tak senang dengan cara-cara agresif gerakan Zionis Israel ni. Kan? Mereka pun menentang sebab mereka yang tua-tua tu ada pengalaman duduk dalam kerajaan bersama ataupun duduk dalam dipanggil apa ya, coexist, ya tak? Coexist dengan, maknanya agama-agama lain dalam sejarahnya sebelum tahun 1948, bahawa orang Islam dengan orang Kristian dengan orang Yahudi boleh duduk sekali di Palestin, tak ada apa masalahnya. Ya tak? Boleh coexist. Kalau kita baca ataupun kalau tuan-tuan ingatlah, dulu di Kuala ni ada seorang yang bernama Ustaz Yusuf Ismail, MCKK. Dia pergi ke Palestin, ya, tahun 1947. Dia pergi ke Palestin, duduk di kedai kopi tu, sekali orang Yahudi ada, orang Islam ada, ya, orang Kristian ada. Cuma nak bezanya dia kata tasbih je. Yang boleh bezanya tasbih tu dia kata. Nak kira janggut, nak kira apa, jobah janggut je. Tapi nampak tasbih tu, tahulah mana dia tasbih Yahudi, mana dia tasbih Nasara, mana dia tasbih orang Islam. Jadi maknanya sebelum Zionis mengambil tempat, ya tak, maknanya di Palestin itu, maknanya ketiga-tiga agama ni duduk sekali, tak ada apa masalahnya. Ya, dia coexist, dia boleh duduk sekali, tak ada apa masalah. Bila datang Zionis ini jadi masalah ni. Demalah yang merosakkan, ya tak? Demalah yang merosakkan, ya. Jadi maknanya mereka akhirnya mengganggu gugat ketenteraman beragama, ya. Maka menjadi suatu kewajipan, Allah izinkan untuk kita tolak mereka ni. Walaula daf'ullah an-nas ba'dahum bi ba'din. Kalaulah tidak adanya keizinan Allah untuk menyuruh manusia menolak pencerobohan manusia dengan sebahagian manusia yang mukmin, yang soleh, seumpama Daud, seumpama Talut, seumpama Hamas, ya tak, untuk menolak kezaliman Jalut, seumpama kezaliman Firaun dan sebagainya. Kalau tak adalah keizinan itu, nescaya huddimat. Tuan-tuan, perkataan huddimat daripada hadama. Hadama maknanya runtuh. Haddama, meruntuh-runtuh di sana sini. Runtuh sana, runtuh sini, runtuh sana. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok bagaimana Israel menyerang umat Islam Gaza yang sedang, maknanya kita kata, berada di masjid-masjid. Termasuklah di Syria, rejim Bashar Assad. Ya tak, membunuh orang-orang yang sedang berlindung di masjid. Jadi dari sudut fiqahnya tak boleh. Fiqah jihadnya tak boleh begitu, ya tak? Orang yang berlindung di gereja, berlindung di sinagog, berlindung di masjid, tak boleh diganggu gugat. Ya, sebab ini tempat yuzkarusmullah, disebut di sini, wa masajidu yuzkaru fiha smullahi katsira. Tempat yang mana disebut nama Allah, walaupun mungkin gereja itu tadi adanya syirik, sinagog itu tadi adanya syirik, tapi masih disebut nama Allah di dalamnya. Masa saya di Mesir, boleh tengok siaran langsung khutbah pagi Ahad. Jadi mula-mula tu, sedap khutbah ni, nyebut nama Allah. Ya tak? Tiba-tiba difokusnya kepada bajunya. Besar benar salibnya. Barulah kita tahu, ya tak? Barulah kita tahu. Masa duduk di Syria, sebab di Syria itu ada 12% Yahudi. Ya? Jadi kita dengar khutbah dia. Kita dengar khutbah dia daripada sinagog itu. Memang ada sebut nama Allah. Maka dengan sebab itulah dikatakan tempat ini yang disebut nama Tuhan di dalamnya, walaupun mereka tak betul akidah, tapi yuzkaru fiha smullahi katsira. Tiba-tiba ada orang nak robohkan. Jadi diizinkan kepada umat Islam melawan ceroboh mereka itu dengan kekerasan itu tadi. Kalau tidak, huddimat, akan binasalah di sana sini. Perkataan huddima dengan maksud berkali-kali kemusnahan itu.
Dia sebenarnya daripada hadama. Hadama tu maknanya ialah musnah. Ingat hadis Nabi, man taraka salata muta'ammidan, bukan ayat dikatakan as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamat din. Hadamat din. Hadama kan? Hadama. Dari situlah timbul huddimat ni. Siapa yang meninggalkan sembahyang sesungguhnya telah merobohkan agama. Ya, wa man tarakaha faqad hadamat din. Hadama. Faqad hadamat din kan? Siapa yang meninggalkan sembahyang faqad hadamat din, telah merobohkan agama. Saya nak kaitkan dengan hadama tu dengan huddimat. Jadi hadama merobohkan, hadama berkali-kali merobohkan, huddimat diroboh-robohkan. Ya tak? Diroboh-robohkan di sana sini, dirobohkan sana sini, dirobohkan rumah ibadat, rumah berzikir, rumah berapa semua tu dirobohkan, ya, tempat pendeta dirobohkan, maknanya kita kata tempat yang disebut nama Allah, yuzkara fiha ismullah, ya tak? Yuzkara fiha ismullahi katsira. Jadi maknanya, tuan-tuan perempuan mungkin orang tanya, apa pesennya Allah Ta'ala sebut gereja lah, sinagog lah, ya tak? Sebenarnya Allah sebut tu pasal apa? Adapun dikatakan sawami' wa biya'un itu sebelum ia diselewengkan, ia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya tak? Salawatun, ia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa sebelum diselewengkan. Maka disebut di situ. Disebut dari sudut sejarahnya, ini adalah tempat-tempat beribadah ahli kitab samawi. Ada Taurat, ada Injil, ya tak? Jadi kemudian disebut masajid. Apa maknanya itu? Daripada tempat yang mulia kepada tempat yang termulia, daripada tempat yang syarif kepada asyraf. Syarif, tempat yang mulia, menyebut nama Allah dipanggil syarif. Asyraf, termulia. Ya, daripada sawami', daripada biya'un, daripada salawat, disebut pula masajid, iaitu daripada tempat yang mulia akhirnya disebut kepada tempat yang termulia, iaitu masajid. Jadi Nabi larang dalam fiqahnya kita merobohkan biara, merobohkan gereja yang didiami oleh pendeta, oleh orang yang bersembahyang dan sebagainya. Sebab Islam datang bukan nak menghapuskan agama. Islam datang untuk memenangkan Islam atas agama-agama yang lain. Liyuzhirahu ala dini kullih. Liyuzhira tu makna untuk memenangkan, bukan untuk menghapuskan. Sebab kita mana boleh bunuh orang, ya tak? Kita mana boleh paksa orang untuk menganut agama kita. Dia nak anut agama dia, itu hak dia, kemudian dia kena bayar jizyah. Ya, cukai kepala ataupun cukai perlindungan per kapita, mengikut kepala. Dia bayar cukai kepada kita, kita lindung dia daripada pencerobohan. Ya. Ini adalah sebahagian daripada fiqh jihad, ya, yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, ya. Jadi kalau tidaklah dirobohkan, kalaulah tidak ditentang pencerobohan itu, akan rosak binasalah rumah-rumah ibadat. Tuan-tuan, saya nak beralih ke muka surat 373, 4 yang di atas tu, terjemahan bebas yang dibuat, iaitu katanya orang-orang yang telah diusir. Tengok di atas, ya. Orang-orang yang telah diusir, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, ya. Kemudian dikata illa an yaqulu rabbunallah, semata-mata mempertahankan la ilaha illallah. Orang ini berjuang bukan kerana kepentingan diri, bukan kepentingan buminya, tapi yang lebih utama kepentingan tauhidnya. Ya, kepentingan tauhidnya. Mereka maknanya mempertahankan tauhid, bukan soal semata tanah airnya, tapi tauhidnya bagaimana. Dan sekiranya Allah tidak menolak, walaula daf'ullah, ya dah, annas ba'dahum bi ba'd,
sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain melalui keizinan perang, melalui keizinan perang, maka nescaya tentulah huddimat, roboh di sana sini. Kalau kita tengok perkataan huddimat daripada hadamad din, man tarakaha faqad hadamad din, siapa yang tinggalkan sembahyang telah merobohkan agama. Huddimat, robohlah di sana sini, biara, ya, yang disebut sebagai tempat pendeta beribadat, ya. Di sini diterjemahkan sawami' itu biara. Sawami' itu jamak kepada sauma'ah, ya, sauma'ah. Sebenarnya tempat Sayyidatina Maryam tu dia beribadat seorang diri itu dipanggil sauma'ah. Ya, bila datang Nabi Zakaria nak bagi makanan apa semua, tengok-tengok dah ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi Sayyidatina Maryam ni dia ada sauma'ahnya, dia ada sawami' tempat beribadat dan ada mihrab untuk sembahyang. Jadi datanglah Nabi Zakaria yang memelihara Maryam ni, anak saudara, nak bawa makanan. Ya tak? Maka tengok-tengok kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tengok-tengok dah ada rezeki. Sudah ada hidang. Nabi Zakaria tanya, ya, qala anna laki hadha. Nabi Zakaria tanya, anna, dari mana? Anna laki hadha, dari mana kamu dapat ni hidangan ni? Qalat hiya min indillah. Maknanya semua dari Allah. Maknanya saya pun tak tahu, kata dia. Yam pun tak tahu, kata Yam. Ya dah. Yam pun tak tahu. Pak Ayah oi, kata Yam. Ya dah. Pak Ayah kata Yam pun tak tahu siapa ngantornya. Yam tengok dah ada je. Yam tu Maryam lah. Maryam alaihissalam. Dalam bab-bab opini, dalam bab-bab opini Datuk Seri Niza gemar hobi tu. Dia gemar sangat ngubahkan nama, dak bergelor-gelor. Yam kata pada Pak Ayah. Ya Allah Datuk. Ya tak? Sedap benar nyebutnya, ya tak? Jadi Yam pun tak tahu Pak Ayah, oh tengok dah ada katanya, tak? Hiya min indillah. Itu dalam surah Maryam, kan? Sebab itu Najasyi bila Ja'far bin Abi Talib, Muhajirin yang grup yang pertama pindah ke Habasyah, kan? Bila Najasyi kata ada apa-apa yang kamu boleh baca yang kamu kata ada ayat-ayat daripada Tuhan kamu, mendibaca di Sayyidina Ja'far, ya tak? Kalau Datuk Seri Niza tu, Ja'far dibacanya surah Maryam katanya, tak? Toyok Najasyi, tuan-tuan. Teroyok habis, basah janggutnya. Pengikut-pengikut yang ampu sana ampu sini kata, udahlah Ja'far, usahlah panjang menor baca, tengoklah tuanku toyok tu, kata ya. Ya, tuanku kata biar dia baca. Saya seronok dengar dia baca. Pasal kisah Maryam ada dalam tu. Jadi tu kisahnya weh. Ya tak? Kita ni membawa kebenaran, bukan kita terbawa-bawa dengan perasaan, ya. Kita bawa kebenaran, jangan terbawa-bawa dengan perasaan. Jadi bila bawa kebenaran ni, dalilnya tu kena ada. Jangan emosi, jangan terbawa-bawa dengan perasaan, tak tentu kira. Ya tak? Dah, mana dalil? Mana hujah? Jangan terbawa-bawa dengan emosi dan perasaan. Jadi pertimbangan kita adalah hujah dalil, bukan terbawa-bawa, ya tak, dengan perasaan dan sebagainya, ya. Tapi cakapnya kopi itulah nak buat tu, ya Allah. Kalau dah geram sekarang, hilang langsung, ya tak? Hilang langsung Qurannya, ya tak? Hilang. Tapi itulah nak kontrol kita sama-sama kita, ya tak? Kontrol, ya, insya-Allah. Maka dia kata apa di situ? Bagaimana, ya, bagaimana kalau tak adalah Allah izinkan, tentulah telah dirobohkan sawami', ya, wa bi', iaitu gereja-gereja tempat orang ramai ni, wa salawatun, ya, iaitu rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, ya, dan juga masajid yuzkara fiha ismullah, yang di dalam banyak disebut nama Allah, ya tak? Jadi dengan sebab itulah sebenarnya nama Allah ni dah lama terpakai, cuma negara kita tu baru, ya tak? Baru, ya tak? Jadi sebenarnya memanglah kita nak mempertahankan nama Allah itu untuk orang Islam supaya tidak disalahgunakan dalam missionary Kristian ini, ya tak? Itu sebenarnya illahnya, ya, itu sebenarnya illah.
Tapi kalau ambil pendekatan dakwahnya, kalau mereka sudah menggunakan nama Allah, maka step lagi berikutnya, Allah yang macam mana? Apakah Allah yang 3 tu? Tidak. Allahu Ahad. Allah lam yalid walam yulad. Jadi dari sudut dakwah, bila dia sebut nama Allah, kita akan persoal, Allah yang mana yang kamu kata tu? Wahai Kristian, wahai kamu yang nak menggunakan nama Allah, ya tak? Namakanlah Methodist ke apa benda pun, ya tak? Kamu guna nama Allah, Allah yang mana? Dari sudut dakwahnya kita akan berbahas di situ, ya. Tapi kita di sini guna enforcement, penguatkuasaan, sebab takut nanti ada gerakan missionary yang cuba mengkristiankan orang Islam dengan menggunakan kalimah Allah, ya tak? Maka dikata di situ, cuba tuan-tuan tengok perenggan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya Allah tidak menolak, menghentikan kezaliman, keganasan, dalam sejarahnya ada keganasan tentera Jalut, lalu Allah perintahkan Talut bergabung dengan Daud untuk menghapuskan, menghentikan kezaliman dan keganasan tentera Jalut. Tak ingat yang mana satu baik, mana satu yang tak baik. Yang to tu baik, sebab to tayyib, jahat. Ada jahat. Ya, kadang keliru ya. Maklumlah kadang-kadang yang Jalut tu macam kita, macam lapis-lapis saya, dan dalam TV dulu ada bakat TV. Jalut, kau buat apa Jalut? Kata kan. Suara dalam ni. Apa nama seni tu? Dia pegang patung. Apa kau Jalut kan? Orang kau ni kan. Kan dia pakai Jalut tu jahat. Ya, orang Pulau Pinang saya ingat lagi ya. Apa nama orang Kamar seninya apa? Mok nyebut bahaya. Apa nama? Ventriloquism. Seninya. Tapi sekarang masih ada lagi orang tu kan? Bukanlah orang yang Jalut tadi ni. Seni tu masih ada kan? Dia bercakap dengan patung tadi ya. Jadi sebenarnya kalau ada seni tu, dia boleh juga jadi seni dakwah kita, ya tak? Seni dakwah kita, sebab papet anak patung tak apa, tak ada apa halangan. Kau nak jadikan seni dakwah. Ammar, salah seorang penasyid, ya, di lapangan, dia menggunakan teknik silap mata. Tak ada sihir, tak ada, tapi dia menggunakan teknik silap matanya, dan ada tazkirahnya, ada nasyidnya. Jadi itu maknanya boleh dimanfaatkan, pelbagaikan media dakwah kita, ya. Jadi apa tadi? Maknanya kita kata bahawasanya Jalut jahat, Talut tayyib. Bergabunglah Talut dengan Daud. Wa qatala Daud Jalut. Telah membunuh Daud akan Jalut, ya tak? Itu sejarahnya, untuk menghapuskan kezaliman, keganasan, perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh segolongan manusia terhadap segolongan yang lain. Tuan-tuan, itulah dia sunnatut tadafu' yang berlaku, ya, terhadap keganasan Muammar Gaddafi misalnya. Arab panggil Muammar Gaddafi, Saddam Hussein dan sebagainya, tak? Tapi mungkin kita kata ialah ia bukan dilakukan oleh mukminin yang solihin. Dia bukanlah dilakukan oleh tentera-tentera yang soleh. Ya, ia tidak dilakukan oleh tentera yang soleh. Tetapi walaupun tidak dilakukan oleh tentera yang soleh, setidak-tidaknya kekejaman Gaddafi itu sudah tak ada lagi. Gaddafi ni tuan-tuan, ya tak, dia jangan buat main. Siapa lawan dia, dia bawa malam je. Dia bawa malam, tak jumpa lah dah. Udah tu. Dah bawa malam, tak jumpa lah. Bahkan dia sanggup, maknanya bawa naik ke Petrobang, cempok je. Cempok dah atas tu. Tu maknanya macam Fir'aun lah, ya, macam Fir'aun. Begitulah Bashar, begitulah Hafiz Asad, begitulah dia. Dia tak ada belas kasihannya, tak ada peri kemanusiaannya. Dia memang haiwan, lebih pada haiwan lagi. Jadi maknanya jatuhnya, kita kata Muammar, jatuhnya siapa juga yang rejim yang ganas, itu sebenarnya antara sunnah tadafu',
ba'duhum bi ba'din walaula daf'ullahi nas ba'dahum bi ba'din. Allah tolak sebahagian dengan sebahagian. Cuma sebaiknya tentera mukmin lah yang menolak tentera yang ganas menceroboh itu. Tapi sementara tentera mukmin itu nak terbentuk, sementara tentera mukmin nak terbentuk. Mungkin ada orang kata ISIL ni ganas. Ya, betul dia ganas. Tapi siapa nak lawan Amerika ni yang menceroboh ni? Sajalah nak tanya, bukan saya memihak pada ISIL. Tapi siapa nak lawan tentera Amerika yang menceroboh ni? Saja nak tanya, bukanlah awak tu kawan Amerika ke kawan ISIL, tidak, ya tak? Kadang-kadang kita tak tahu, ya tak, tadafu' itu berlaku. Tolak menolak itu, tolak menolak itu berlaku, ya. Ya, kita pun maknanya mengharapkan supaya Allah Taala bagi kita cara yang terbaik. Ya, mudah-mudahan kita terlibat dengan cara yang terbaik, ya, sebab perang ada fiqhnya, bukan seenaknya kita nak memerangi musuh, ya. Jadi katanya di situ kalau tak adalah sunnah tadafu', ya, sunnah tadafu', tolak menolak itu berlaku, dia kata di situ nescaya bumi Allah ini akan rosak. Kacaulah, ya tak? Kacaulah biara-biara, gereja-gereja, rumah ibadat dan masjid-masjid tempat banyak disebut nama Allah. Tuan-tuan, ya, Syiah bila menguasai Iraq dulu, Allah, ulama-ulama kita sunnah ni, sunni ni, ya Allah, ya tak, betapa zalimnya dia lakukan terhadap masjid, dilakukan terhadap ulama-ulama sunni ini. Oh, memang dibunuhnya, ya, anak beranak dibunuhnya. Tuan-tuan ingat apa ni, Dr. Abdul Razak, tapi mungkin ada yang tak sempat, ya, yang datang ke Pakat satu pagi tu kan. Dr. Abdul Razak itu, ya tak, maknanya di antara ulama besar di Syria, di Iraq itu, ulama sunni yang sempat menyelamatkan diri. Yang lain tu Syiah ni, ya tak, maknanya kita kata siapa dia, Nuri Maliki, ya tak, yang dikuasai, yang di bawah Syiah ini membunuh ulama sunni, merobohkan masjid-masjid sunni. Jadi kadang-kadang kita tak tahu bagaimana Allah nak menghapuskan Syiah di situ. Apa caranya? Adanya proses tolak menolak berlaku. Sunnatut tadafu', ya tak? Tolak menolak berlaku untuk menghapuskan kezaliman tadi. Ya, kalau tidak habislah kacau segala rumah ibadat, masjid-masjid, tempat banyak disebut nama Allah, semuanya akan roboh dan sebagai gantinya berdirilah megah rumah-rumah, tempat-tempat setan bersarang, maksiat bermaharajalela mewarnai hidup manusia sehari-hari. Jadi artinya ada pilihan ataupun ada jalan keluar, antara lain menggunakan kekerasan, perang agresif untuk menegakkan yang benar. Bukan kuasa, bukan bumi, tanah air, tapi nak menegakkan kebenaran itu. Itu pun penting juga tu. Maknanya jangan anggap ini untuk merebut kuasa. Jangan anggap ini untuk maknanya kepentingan bumi dan asetnya, tapi untuk menegakkan yang benar. Maknanya tentera Islam berjuang bukan soal kuasa, bukan soal maknanya bumi, tapi bagaimana kita nak menegakkan kebenaran. Ada kuasa pun, ada bumi pun, kebenaran tak ditegakkan, nak buat apa? Lagi teruk sudahnya. Ya, ada kuasa tapi kebenaran tidak ditegakkan. Dia ada kuasa, dia ada bumi, tapi kebenaran tidak ditegakkan. Jadi kemahuannya betulkan dia punya objektif terlibat dalam peperangan dan perjuangan. Allah berjanji dalam firman-Nya bahawa Dia, yakni Allah, pasti akan menolong. Wala yansurannallahu man yansur. Dari mana datang perkataan pasti itu? Nun syaddah. Asalnya yansuru kan? Asalnya ialah yansuru. Nasara yansuru. Asalnya nasara yansuru. Tapi tiba-tiba ada nun syaddah tu. Kalau nak diterjemahkan nun syaddah itu pasti, definitely, yansurannallahu man yansuru. Demi sesungguhnya, mana datang demi tu? Lam tu. Nah, lam itu adalah dengan makna demi, ya. Kalau tengok terjemahan bebasnya diterjemahkan sesungguhnya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang yansur. Wala yansurannallahu man yansuru. Orang yang menolong agamanya.
Ya, innallaha laqawiyyun aziz. Qawi maknanya kuwah, kuat. Qawi, haq, al-qawiyyul matin kan, dalam ayat, dalam nama-nama Allah yang 99, al-qawiyyul matin. Ya tak? Qawi daripada quwwah. Orang Melayu kata kuat, pasal kita tak ada sabdu, kemudian kita tak ada qaf, jadi kuat. Kuah pula dah. Kuat. Kuat, ya tak? Quwwah. Innallaha laqawi. Sesungguhnya Allah itu amat kuat dia. Aziz, lagi perkasa ia. Ya tak? Jadi wala yansurannallah, kalau nak terjemah sebiji-sebiji tuan-tuan, dan demi. Lam tu demi. Wallahi. Yansurannallah. Mana dia pastinya? Nun syaddah. Pasti Allah akan menolong siapa? May yansur. Siapa yang menolong? Menolong Allah. Apa makna menolong Allah? Menolong agama Allah. Kalau menolong Allah, lemah pula Allah. Tak, makna menolong Allah ialah menolong agama Allah. Pasal untuk dapat pertolongan Allah tak boleh hanya berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Yalah, amin. Yalah juga, ya tak? Amin, memang betul lah, amin. Tapi bantulah agama Allah ni. Amin je. Toyak je. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyriki. Orang ngajak untuk bantu agama Allah, dia nehin je kan. Tak maunya. Jadi doa kena doa, tapi dia mesti ada perang ataupun mesti ada perjuangan. Wala yansurannallahu man yansur. Siapa yang tolong, artinya siapa yang terlibat dalam perjuangan untuk membela agama Allah, Allah bantulah. Ni tidak menolong untuk menegakkan agama Allah. Macam mana Allah nak bantu? Sudahnya budak darjah 6 periksa pun bocor. Kan? Macam mana Allah nak bantu? Sampai keluar pula orang punya labu ni dah. Dia kata bocor tu biasa lah. Yang tak bocor tu luar biasa. Allah. Saya diipuh tadi. Ya, saya diipuh tadi lepas habis tazkirah. Orang datang. Ustaz, sebenarnya yang bocor tu biasa katanya. Yang tak bocor tu luar biasa katanya. Aduh, kata apa dah jadi? Artinya tak semiak tu dah biasa. Yang semiak tu yang luar biasa katanya dah. Jadi ni standardnya, indeksnya, ya Allah, standardnya ngapa dah begitu keadaannya dah. Sampai darjah 6 pun dah tak selamat. Darjah 6 pun dah tak selamat. Ya dah. Ya Allah, apa dah jadi? Jadi maknanya di situ, bila kita tak bantu agama Allah, macam mana Allah nak bantu kita? Wala yansurannallah man yansur. Syarat Allah nak bantu, pasti Allah bantu orang yang membantu agamanya. Dengan amwalihim wa anfusihim, ya tak? Dengan harta mereka, dengan diri mereka, terlibatlah dalam perjuangan untuk membela Islam, untuk menegakkan Islam, memperkukuhkan Islam dengan reta benda kita dan harta kita, ya tak? Dengan diri kita, ya, dengan diri kita. Wala yansurannallahu man yansur. Allah berjanji bahawa dia pasti akan tolong orang yang menolong agamanya dan mempertahankan keunggulan kalimahnya. Ya. Maknanya kalimah Allah ni tak boleh dipertahankan dengan demonstrasi je. Ya, makna hukum Allah tak berjalan, nak tahan kalimah je macam mana? Oi, GST je tak? Gerakan songkok tinggi. Oh, jangan main mempertahankan kalimah Allah. Sekarang bila kita nak bawa hukum Allah, dia kata tak sesuai pula dah. Yang GST ni, gerakan songkok tinggi ni, ya tak? Jadi dia kemain lagi semangat, mestilah kita pertahankan kalimah Allah, ya tak? Nak ajak hukum Allah pun kata tak sesuai. Jadi takkan nak kalimah dia. Jadi maknanya di situ, keunggulan kalimah itu akan Allah pertahankan. Artinya keunggulan agama itu akan Allah pertahankan kalau kita memperjuangkan, ya tak? Kalau tidak, dia tidak akan dapat. Maknanya Allah Ta'ala bantu di situ. Dalam lain ayat berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Surah apa ni? Surah Muhammad. Surah Muhammad tu namanya pun Suratul Qital, surah peperangan, ya. Surah Muhammad ni juzuk 27 ke 28? 27.
Nama surahnya pun, nama lain surahnya Suratul Qital, surah peperangan. Jadi intan surullah, kalau kamu bantu agama Allah, iaitu dengan memerangi musuh, dengan mempertahankan Islam daripada serangan musuh. Yansurukum, yansurkum, intan surullah yansurkum. Tengok di sini dipanggil in syartiyah. In syartiyah, maka tansuru itu majzum dengan hazaf nun. Dipanggil tansuru itu fa'il syarat. Fa'il syarat itu majzum, alamatu jazmihi hazaf nun. Yansur dipanggil jawabus syarat, majzum juga. Alamat jazamnya sukun ra. Alamat jazamnya ialah sukunnya ra. Sukun ni makna mati ra tu. Jadi in tansurullah, barulah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, barulah Allah bantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan kedudukan pendirian kamu daripada diceroboh. Allah akan kukuhkan kedudukan kamu daripada pencerobohan. Sebaliknya, walladzina kafaru fata'san lahum. Ta'san ni maknanya celakalah. Ta'san ni maknanya binasalah. Ta'san tu daripada perkataan ta'isa. Allah Ta'ala sebut ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Nabi sebut, bukan Allah Ta'ala sebut. Nabi sabda ta'isa abdud dinar, celakalah hamba kepada dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba kepada dirham. Ta'isa abdul qutaifah. Qutaifah ni mata wang, mata wang. Celakalah orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham dan wang. Ta'isa, Jadi ada perkataan ta'san. Dan orang-orang yang kufur, tak mau mempertahankan agama Allah, menyerang dan melemahkan agama Allah, celakalah bagi mereka. Ta'san lahum wa adalla a'malahum. Alangkah sesatnya pekerjaan orang-orang yang menentang dan menghalang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain yang mengenai jihad akhirnya menjadi fiqh lah daripada ayat itu. Ayat itu akhirnya menjadi suatu fiqh. Dipanggil fiqhul kitab. Fiqhul jihad. Yang turun, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu rasa senang-senang nak masuk syurga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah tak nampak lagi. Allah tidak tahu lagi. Maksudnya Allah tidak tahu lagi. Allah belum Allah nak tengok kamu. Jahadu minkum. Tak, kalau Allah tak tahu pula, tapi Allah nak tengok siapa yang jahadu minkum. Orang yang sanggup berjihad pada jalan Allah. Wa ya'lamas sabirin. Dan bila berjihad ni, ada yang separuh jalan, ada yang berterusan. Yang berterusan itulah yang dikatakan sabirin. Wa ya'lamas sabirin. Berjihad tu ada, tapi ada yang separuh jalan, tak sabar. Jadi Allah Ta'ala sebut dua. Ya'lamal, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa ya'lami? Ini lamma ni adalah huruf jazam. Jadi dia sukun sepatutnya, walamma ya'lam. Tapi mim jazam, mim mati, jumpa dengan hamzah yang mati. Allah. Allah tu ada hamzah wasal. Maka hidupkan mim dengan baris bawah yang paling ringan. Wa ya'lamas sabirin. Habis di situ, dalam surah Taubah masih lagi ayat tentang peperangan. Kata Allah, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Kamu ingat kamu boleh dibiar berkata beriman, sedangkan belum nampak siapa yang berjihad untuk agama Allah di kalangan kamu. Walam yattakhidhu min dunillah wala rasulihi walal mu'minina walija. Sedangkan mereka itu belum, sedangkan Allah belum mengetahui, ataupun sedangkan tidak mengambil menjadi teman setia selain Allah Rasul. Maknanya Allah nak tengok apabila kamu terlibat mempertahankan agama Allah, siapa teman kamu? Allah Rasul ataupun NATO? NATO ataupun PBB ataupun maknanya Amerika
Allah nak tengok siapa teman kamu, ya. Ataupun teman kita Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di situlah kadang-kadang timbullah bahasa kitanya ditelan mati mak, diluah mati bapa. Ya, tak ambil bantuan daripada musuh, teruklah kita kena rejim yang ganas berkuasa ni. Ambil bantuan daripada musuh, dia bukan bantu saja. Ya, dia bukan bantu saja, ada cengkoknya. Ada cengkoknya, ya tak? Jadi di situlah persoalan dan kajian perlu diselidiki. Sebenarnya ISIL ni dapat dari mana? Ya tak? ISIL ni dapat, apakah persenjataannya macam Taliban? Taliban persenjataannya betul daripada Amerika. ISIL ni kalau kita dapati, ya, apakah ia daripada Amerika? Tetapi sebahagian penyelidikan mengatakan bukan. Bahkan mereka dapat secara rampasan perang. Demo perang dengan, maknanya lawan, akhirnya dapat senjata. Bila dapat senjata, demo pula reti makan. Kalau dapat kat kita, jenuh lah. Mencari ni lah, mani pula kelim botol. Mencari apa? Kelim botol di Taman Jasa tu apa nama? Naga. Kan kita tahu makannya. Dia mengerti makannya, develop pula lagi, ya tak? Jadi itu harus dibahas lagi lah, ya? Kita tengok bagaimana. Kemudian itu surah Taubah. Ini semua boleh masuk dalam fiqh. Maknanya dalam fiqh jihad, boleh tak kita ambil musuh? Contohnya begini tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, tiba-tiba orang munafik dah berjaya mempengaruhi 300 tentera menarik diri. Dia asalnya tentera Islam, untuk Uhud tu 1000 orang. Tiba-tiba dalam perjalanan nak pergi Uhud, munafik ni berjaya mempengaruhi tentera Islam. Mereka kata, moh kita balik. Apa dibuat, ninggalkan Madinah, pergi ke Uhud. Ini semua ngikut ragam orang muda ni. Jadi akhirnya 300 orang patah balik, tinggal 700. Ketika itu ada sahabat kata, ya Rasulullah, kita minta tolong ke daripada orang Yahudi? Kita minta tolong ke daripada ahli kitab? Ish, kata Nabi. Tak nak, kata Nabi. Ya tak? Kita takkan ambil pertolongan daripada ahli kitab. Itu pun ada fiqahnya. Boleh tak ambil pertolongan daripada ahli kitab? Bagaimana boleh ambil pertolongan daripada orang yang bukan Islam? Kalau ianya membantu Islam dan tidak menggugat Islam, ambillah pertolongan itu. Contohnya kita tengok bagaimana Nabi ambil pertolongan Abdullah ibni Uraiqit untuk menunjuk jalan muhajirin ataupun hijrah. Kan ke orang bukan Islam. Kan Abdullah bin Uraiqit tu yang bawa jalan pantai tu bukan Islam tu. Kafir. Tapi dia tidak menggugat Islam, dia tidak akan menyeleweng, ya, dia boleh dipercayai. Jadi maknanya boleh ambil bantuan orang bukan Islam selama tidak merugikan Islam. Jadi ini semua fiqh dalam perjuangan, ya, supaya kita akan dapati bahawa fiqh itu bukan hanya taharah je, ya, tetapi fiqh itu cukup mendalam. Kita berhenti dekat ini, iaitu wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, ya. Kita berhenti dekat ayat 31 surah Muhammad. Maaf, ya, dia terlajak sikit masa, ya. Mana yang baik dari Allah, silap dan salah mohon maaf, ya, daripada tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.